Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa Allah bagi kita ruang, Allah bagi kita peluang. Hingga ke saat ini Allah bagi kita peluang dan ruang untuk mencari ilmu, untuk mencari kebaikan sebanyak mungkin yang untuk kita lakukan. Baik tuan-tuan, sebelum ini kita berkongsi berkaitan dengan kitab iaitu Penawar Bagi Hati, dan saya teruskan lagi sikit sebanyak pengungsian dalam kitab ini berkaitan dengan bab yang ketiga iaitu lidah. Tuan-tuan mana yang berminat untuk mencari buku ini, carilah, confirmlah cari dekat kedai-kedai buku. Tajuk dia dan rupa kitabnya sebegini kan, Penawar Bagi Hati. Bolehlah cari kan, kita sama-sama untuk berkongsi, dan bolehlah tuan-tuan yang mendengar ini boleh merujuk dengan ustaz-ustaz yang berada, yang ustaz kenali. Baik, dalam kali ini topik yang kita nak saya kongsikan dengan tuan-tuan berkaitan dengan bab lidah, iaitu semua orang tahu kurniaan yang Allah beri kita ini telah satu anggotanya yang saya gambarkan kepada tuan-tuan sebelum ini berkaitan dengan mata, dan kita gunakan mata sebaik mungkin untuk kita melihat keindahan Allah, kita melihat kalam-kalam yang Allah bagi pada kita kan, kita lihat kepada hadis-hadis Nabi yang Nabi tunjukkan kepada kita kan, supaya kita dapat membaca dan kita dapat mengamati, menghayatinya itu lebih bagus. Pada kali ini kita menceritakan berkaitan dengan bab lidah, iaitu insya-Allah dan semuanya dapat merasakan selain daripada nikmat lidah ni adalah untuk kita merasai kenikmatan makanan, sedap makanan itu kita dapat rasa dengan lidah kan. Tapi fungsi lidah selain daripada untuk kita menikmati nikmat makan itu sendiri, Allah telah menjadikan lidah ini untuk kita membaca Al-Quran sebenarnya. Hadis Nabi SAW, zikir-zikir, menyampaikan ilmu pengetahuan yang manfaat, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan memberi nasihat kepada umat Islam serta mendamaikan manusia. Itu fungsi lidah kan. Maknanya mencegah kepada kemungkaran lah. Kita nampak daripada panca indera kita gunakan sebelum ini. Bila kita nampak, kita ada pengetahuan, kita rasa tanggungjawab ke atas diri kita, masyarakat kita, so kita beri teguran, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang orang kata tidak orang kata mengaibkan seseorang itu sendiri. Memang betul mereka melakukan kesalahan, tetapi tegurlah mereka dengan cara yang baik, cara yang orang kata lebih sopan, supaya tidak ada permusuhan di antara kita. Yang menegur dan yang ditegur itu lebih bagus. Baik, lidah adalah satu nikmat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan kebaikan di dunia, mencapai keberkatan di akhirat, seperti menyempurnakan akad jual beli dan akad sewa. Oleh itu kita perlu bersyukur di atas nikmat ini dengan memeliharanya. Contohnya kita bercakap mengenai perkara yang dilarang. Itu contohnya kita mengakarkan orang, kalau Negeri Sembilan panggil mengakar, mendustakan orang, membohong, membongak kan. Jadi kita gunakan lidah ni sebenarnya bukan kepada yang tidak baik ataupun yang perkara negatif. Kita gunakan banyak kepada yang positif itu sendiri. Walau bagaimanapun, lidah ni terpaksa berdusta bagi memelihara perasaan orang lain. Ia hanya dosa kecil, tetapi sekiranya berdusta disebabkan keperluan yang mulia, maka ia tidak dikira dosa. Macam mana dia katakan dengan keperluan itu? Seperti berdusta ini, untuk contohnya untuk kita berdamaikan sesetengah pihak yang tengah bertelagah ni, bergaduh ni kan, yang tak sesuai ni. Jadi kita gunakan lidah kita ni untuk kita mendamaikan dia kan. Iaitu dalam Nabi SAW telah menjelaskan ya, laisa bikazzabi man yuslihu bainan nas, tidak dikira berbohong bagi mereka yang mendamaikan antara manusia. Hadis ini direkodkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita tahu, contohlah kita ni orang tengah. Bila kita ni orang tengah, kita tahu satu pihak ni pula bertelagah antara sesama lain. Jadi kita ni menegur
mencuba mendamaikan, bukan menegur lah, kita mendamaikan setengah pihak ini. Maknanya kita terpaksa berbohong. Maknanya kita kata dengan si Fulan ni, kita katakan yang si A ni, dia ni banyak memuji dan dia ingin memujilah kata-kata yang baik supaya satu pihak ni reda. Manakala kita jumpa dengan satu pihak yang B ni pula mengatakan yang hampir sama, walaupun mereka tidak berkata apa-apa, tetapi kita cuba nak berbaikkan. Dengan kata-kata kita itu, kita bukannya berdusta, malah kita mengeratkan silaturahim untuk pendamaian yang lebih bagus. Mana kita pun akan tumpang dapat pahala. Tambahan pula, berdusta itu adalah masa menjadi wajib. Contohnya, melihat orang yang haram dibunuh dan melindunginya daripada orang zalim yang ingin membunuhnya. Terpaksa. Kan? Banyak kalau tuan-tuan tengok pada kisah-kisah Rasulullah, zaman-zaman sahabat dulu, ada saja. Kan? Kata tengok sirah tu nanti. Selain itu, kita mengumpat. Kalau kita gunakan lidah kita ni untuk mengumpat kan saudara kita kepada orang lain yang dibenci, apabila diketahui mengumpat itu adalah haram, ia adalah pendapat ijma' ulama'. Bahkan mereka mengatakan mengumpat adalah dosa besar. Ini bertepatan dengan dalil yang menyatakan janji sesaan yang bersangatan, yang setimpal dengan dia tu. Sebab itu Allah telah menjelaskan dalam surah Al-Hujurat, kan, ayat yang ke-12, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan, yakni supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sebenarnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan kaiban orang, dan janganlah setengah-setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seseorang daripada kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Sekiranya demikian, keadaan mengumpat, sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu, patuhilah larangan-larangan itu dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sebenarnya Allah menerima taubat lagi Maha mengasihi. Jelas dalam surah Hujurat ni Allah dah terangkan dan tekankan lagi, jangan kita mengumpat, mencari-cari salah orang, kan. Lepas tu pula dah kita mengumpatkan dia, menyampaikan pula lagi, kan benda itu lagi bertebaran lagi benda-benda yang tak sepatutnya kita menceritakan hal-hal orang. Sebab itu sebaik-baiknya kita ni lebih elok kita berdiam. Kita tak tahu, jangan kita memandai-mandai menambah cerita apa saja, kan, dalam situasi sekarang ke, akan datang ke, yang telah berlalu ke, kita tak tahu. Kita tak berada di lokasi itu, tak berada di tempat itu. Jadi kita ni bila kita mendengar, kita tak pasti. Jangan kongsi, tuan-tuan. Baik. Jadi ringkasnya, tuan-tuan, saya nak bagi tahu pada tuan-tuan bahawa perkongsian yang saya sampaikan mengenai lidah ini cukup jelas. Allah dah memberi pendengar Allah dah bagi peringatan kepada kita. Nabi pun dah ingatkan kita juga berkaitan dengan lidah ini. Dan sikit lagi saya tambah, dan dalam hadis diriwayatkan oleh ulama, antaranya Al-Raqi, yang menghukumkan sanad hadis ini adalah dhaif. Walaupun begitu, jauhkan diri kamu akan sifat mengumpat, kerana itu lebih dahsyat daripada berzina. Dikatakan Nabi SAW. Betapa dahsyatnya sifat mengumpat itu daripada berzina, tuan-tuan. Nabi berkata lagi, seorang lelaki terkandang dia berzina dan dia bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Manakala orang yang mengumpat itu taubatnya tidak diampun, sehingga orang yang diumpatkan itu mengampuninya. Sangat berat. Kita nampak kan simple, tapi bab kata orang peribahasa mengatakan lidah ni tidak bertulang. Yang tidak bertulang ni lah yang kita kena jaga. Sebab bila lidah ni, saya sendiri pun tersalah cakap, sangatlah dahsyatnya. Apatah lagi kalau kita di luar sana yang bercerita yang bukan-bukan. So buat masa yang kita ada sekarang ni, lebih elok kalau kita, daripada kita mengumpat dan kita mencaci orang, daripada kita marah orang, bercakap yang benda yang tak elok-elok, lebih baik kita mengaji, lebih baik kita berzikir, lebih kita berselawat, kan. Itu lebih bagus untuk diri kita sendiri. Sebab balik semula kepada ni adalah untuk membentuk hati kita, yang sepatutnya hati kita ini mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ada tugas lain selain daripada kita mengumpat ni, iaitu membantu orang yang susah, kan,
mendidik anak kita, mengharmonikan masyarakat kita, itu lebih bagus daripada kita menambahkan benda yang tidak elok, kan, menjadikan kecelaruan, orang kata celaru masyarakat menerima info-info yang tidak sebagusnya. Sebab itu Nabi bagi tahu fitnah yang lebih dahsyat adalah selain daripada mulut ni, tangan. So pun hati-hati juga, sebab kita sambil kita menaip tu pun kita bercakap juga tu. Jadi kita kena hati-hati tuan-tuan. So macam saya katakan tadi, kita gunakanlah manfaat lidah kita ni, mulut kita ni yang lebih bagus daripada kita carilah ruang. Takkanlah tidak ada satu ruang sekalipun dalam masa 12 jam, 24 jam, tak ada satu pun masa untuk kita mengingati Allah. Tak ada masa sikit pun untuk kita berselawat ke atas Nabi SAW. Jadi antara selawat-selawat yang kita ikut tuan-tuan selesa, selawat yang biasa kita dengar, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahupun kita nak berselawat, kan, selawat tafrijiyah ke, kan, Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin illazi. Carilah tuan-tuan, kan, selawat-selawat banyak lagi. Dan dalam selawat tafrijiyah ada juga kita dapat pahala berselawat dan juga kita doa. So kita gunakan apa yang Allah bagi anggota kita sementara ini, kan. Saya katakan tadi ada 7. Sebelum ni saya pernah bagi tahu kepada tuan-tuan ada 7 anggota, dan salah satunya sebelum ini mata, dan sekarang ni adalah lidah. So bukan saya saja je kita gunakan. So nanti Allah akan soalkan balik apakah kita akan gunakan lidah kita ini kebaikan ataupun keburukan. So kita muhasabah diri kita gunakan sebaik mungkin. Adakah kita gunakan anggota yang Allah bagi pinjaman ini, kita gunakan ke jalan yang berfaedah. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. So setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini. Jangan lupa share, subscribe dan like video saya kalau di Facebook maupun dekat Twitter. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam perkongsian yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.